Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat ulang kaji iaitu bab 1 tajuk fungsi tingkatan 4. Ingat lagi? Dalam tajuk fungsi antaranya kita akan belajar untuk menentukan apakah dia julat, apakah dia domain, kodomain, image dan objek. Kemudian dalam menjawab soalan fungsi, ini adalah antara bentuk soalan di mana soalan diberi dalam bentuk arrow diagram iaitu gambar rajah anak panah. Dalam gambar rajah anak panah kita akan tengok di mana anak panah bermula. So di sini adalah dia punya objek ataupun domain. Jadi untuk soalan di sini, soalan boleh ditanya yang pertama, contoh soalan boleh ditanya ialah dia akan tanya apakah dia domain. So dalam soalan ini sekiranya kamu ditanya domain, apakah domain untuk soalan ini? Domain. So kita akan tengok di sini domain. Domain ialah untuk domain kita letakkan di dalam set notation under set iaitu P, Q dan R. Kemudian kita ada codomain, C-O-D-O-M-A-I-N. Codomain. Codomain pula ialah semua sekali walaupun dia tiada pasangan. Ini berarti jawapan dia 2, 4, 6 dan 8. Kemudian kita akan kenal pasti apakah dia punya objek. So objek adalah ambil yang ada pasangan saja tanpa letakkan dia dalam notation set. Jadi jawapan dia ialah P, Q dan R. Manakala image di sini yang hanya ada pasangan, bermaksud jawapannya ialah 4 dan 8. 4 dan 8. Kemudian kita akan tengok apakah dia julat ataupun range. Di sini julat kita akan ambil image, element of image, tapi letakkan dia dalam tanda set. So jawapannya ialah 4, 8. Ini bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanyakan dalam bentuk soalan pertama. Kemudian soalan boleh tanyakan apakah jenis hubungan. Jenis hubungan, kalau kamu ingat lagi ada berapa jenis hubungan? Ya, betul. Jenis hubungan adalah 4. Kita ada apa? 1 to 1. Kita ada apa? 1 to many. Dan kita ada many to 1 and many to many. Itu adalah jenis hubungan. 1 to 1 macam mana garis? Ya, ada garis tegak ataupun maksudnya satu objek, satu image. 1 to many, so dia ada cabang. And many to 1, ada 2 atau lebih objek pergi ke satu image. And many to many apabila dia bercampur, maksudnya ada 1 to 1, ada many to 1 ataupun 1 to many. Itu dikatakan many to many. Itu adalah antara bentuk soalan yang boleh ditanya untuk tajuk fungsi yang di awalnya. Seterusnya kita tengok macam mana bentuk soalan fungsi. Kalau kita tengok tajuk fungsi tadi, bermula dengan arrow diagram. Ini kita panggil dia order pairs iaitu pasangan tertib. Dia bagi dalam pasangan tertib di sini. Pasangan tertib di sini iaitu A, B, A, D, B, F dan BH. Apa yang saya nasihatkan di sini adalah sekiranya soalan diberi dalam bentuk pasangan tertib, saya nak kamu ubah dia dalam arrow diagram. Ini kenapa? Memudahkan kamu untuk menjawab soalan sekiranya dia tanya jenis hubungan. Apakah objek, image, itu lebih mudah. So macam ni kita akan tukarkan dia dalam arrow diagram, tak kisah macam mana. Contoh kita letakkan di sini A, di sini dia punya B, dia punya C di sini. Kemudian set S kita terdiri daripada B, D, F, H dan J. A dengan B, kemudian A dengan D, kemudian B dengan F, B pergi ke F. Kemudian B pergi ke H, B pergi ke H. Jadi dalam soalan A dia tanya image bagi A. Image bagi A terdiri daripada B dan D.
Manakala objek bagi B, objek bagi B adalah A. Objek bagi B adalah A. Okey, kalau soalan tanya dia punya type of relation iaitu jenis hubungan. Jenis hubungan di sini adalah one to many. Okey, jenis hubungan dia ialah one to many. Okey, so dekat sini kalau soalan bertanya pasal domain, kodomain, objek, image, semua kita boleh dengan mudah mendapat jawapan berdasarkan arrow diagram. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Sekiranya kita tengok soalan juga boleh ditanya dalam bentuk graf. Okey, dalam bentuk graf seperti dalam soalan ini, soalan minta kita tukarkan kepada hubungan tertib. So kita tengok A, apakah A? A akan pergi dengan A, dekat soalan A, wakilkan hubungan di atas dalam bentuk set hubungan tertib. 1 dengan 2. Kita baca je koordinat. Kemudian 1, 4. Kemudian 2, 6. Kemudian 3, 8. Dan yang terakhir ialah 4, 8. Okey, 4 lah 8, betul ke? Oh, maaf, 4 dengan 6. Letak dalam tanda set. Okey, nyatakan image bagi 1. Image bagi 1. So, image bagi 1 adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Nyatakan jenis hubungan. So, sekali lagi, sekiranya dalam bentuk graf agak sukar kita lihat. So, kita boleh tukarkan dia. Macam ni 1, 2, 3 dan 4. 2, 4, 6 dan 8. 1 pergi ke 2. 1 juga pergi ke 4. Kemudian 2 pergi ke 6. Kemudian 3 pergi ke 8. Dan 4 pergi ke 6. So kalau kita tengok di sini, ada one to many, ada one to one, ada many to one. So jenis hubungan dia adalah many to many ataupun banyak ke banyak. Tuliskan secara penuh. Okey, soalan seterusnya kita tengok dekat sini. Pada rajak 6 menunjukkan fungsi f dan fungsi g. Fungsi f memetakan x kepada y. Dan fungsi G memetakan Y kepada Z. So, kalau kita lihat di sini, gambar ini menunjukkan terdapatnya dua fungsi yang digabungkan iaitu fungsi gubahan ataupun composite function. Okey, kalau kita baca melalui gambar, dia bermula dari F followed by G. F dulu baru G. So, cara penulisan, kita tak boleh tulis FG tetapi kita akan tuliskan dia sebagai GF. Okay, GF. Okay, kita akan tuliskan GF X. Okay. So, dalam soalan ini, yang A, kita lihat soalan tanya inverse of G2. Inverse of G maksudnya songsangan. Patah balik anak panah. Kita masukkan action dengan 2, maka nilai dia kita akan dapat jawapannya ialah 10. Kemudian GF3 bermaksud fungsi pertama kita adalah F3. F3 akan pergi ke 10. Dan kita sambung dengan G, maka jawapan kita ialah 2. Okey, mudah saja kan? So, dekat sini kamu baca soalan, kita teliti gambar. So, terus dia dapat markah 2 di sini. Okey, 2 bererti kamu kena siapkan dalam masa 3 minit. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ke-7. Okey, rajah 7 menunjukkan fungsi linear G. Fungsi linear G. Okey, kenapa fungsi linear? Sebab satu objek pergi ke satu image. Nyatakan nilai K. Jadi kalau kita lihat dari kosong pergi ke negatif 2, dari 2 pergi ke kosong. Okey, dari 6 pergi ke 4. Apakah fungsi ataupun apakah yang dilakukan terhadap X menggunakan fungsi G akan mendapat jawapan di sebelah kanan.
Okey, so di sini kalau kita lihat kosong macam mana boleh jadi negatif 2, maka kita katakan Gx kita ialah X kita kosong, so kita boleh katakan X dia ialah ditolak dengan 2. So kalau kita semak kosong tolak 2, yes, betul negatif 2. 2 tolak 2, betul kosong. 6 tolak 2, betul 4. Bermaksud kita akan dapat nilai K di mana G4 sama dengan K. X kita gantikan dengan 4, so kita dapat 4 tolak 2 sama dengan K. Oleh itu K jawapan dia ialah 2. Kita boleh congak je sebenarnya. Dan soalan B, jawapan soalan B sebenarnya kita dah buat di atas ini, iaitu Gx sama dengan X tolak 2. Okey, dalam bentuk soalan ini seterusnya kita lihat apabila soalan diberi dalam bentuk graf. Okey, objek bagi 3. So kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Di bawah di sini ialah paksi X, bermakna adalah objek, dan paksi Y kita adalah image. Soalan tanya objek bagi 3, bermaksud 3 itu image. So objek bagi 3 ialah 1. So jawapan di sini tuliskan sebagai 1. Julat bagi fungsi itu, julat iaitu kita lihat nilai paling kecil sehingga nilai paling besar. So julatnya paling kecil ialah 1 pada paksi Y. Kemudian kita lihat Y sehingga ke nombor 5. Itulah julat. Okey, daripada 1 sampai ke 5. Okey, seterusnya kita lihat satu lagi soalan nombor 9. Okey, diberi Gx sama dengan M per Nx tolak 2. Okey, di mana dalam satu fungsi kita dapat ada 2 huruf. Okey, yang kita nak cari 2 unknown, 2 pun boleh ubah, iaitu M dengan N. Maka kita akan gunakan persamaan serentak, simultaneous equation. So yang first kita akan buat G1. G1 sama dengan 2. Dan yang kedua G3. G3 akan dapat jawapan negatif 2. Kita selesaikan satu demi satu. Gantikan X dengan 1. M per N tolak 2 sama dengan 2. Maka kita dapat M sama dengan 2N tolak 2 ataupun M kita ialah 2N tolak 4. Selesai yang pertama. Yang kedua kita gantikan nilai X dengan 3. So kita akan dapat M per NX. Bermakna kita akan dapat di sini ialah 3N tolak 2 sama dengan negatif 2. M sama dengan negatif 2. 3N tolak 2. Maka kita akan gantikan nilai M di sini ke persamaan di sini. Apakah M kita di situ? Ialah 2N tolak 4 sama dengan negatif 6N tambah 4. So kita nampak tinggal satu pun boleh ubah, iaitu huruf N. So apa yang perlu kamu lakukan di sini, kita selesaikan untuk mencari nilai N. 2N tambah 6N kita dapat 8N. 8N sama dengan 8. Maka N kita ialah 1. Setelah kita dapat nilai N, kita boleh gantikan M sama dengan 2 darab 1 tolak 4. So 2 tolak 4. Maka M kita akan dapat nilai negatif 2. So itu cara penyelesaian. Apabila kita lihat ada 2 pun boleh ubah, ada 2 nilai X di sini, bermakna kita akan wujudkan 2 persamaan. 2 persamaan linear, 2 pun boleh ubah, kita gunakan persamaan serentak, iaitu simultaneous equation.